Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Izzat Faris bin Wan Nazli daripada kelas 7. Video ini adalah untuk memenuhi tugasan 2 BMMB 1104 iaitu membuat kritikan sastera terhadap novel Chot karya Azizi bin Haji Abdullah yang telah saya pilih. Definisi kritikan sastera. Kritikan berasal daripada kata dasar kritik dan kata kritik berasal daripada perkataan krinon dalam bahasa Yunani yang membawa maksud menghakimi, membanding dan menimbang. Kata krinon juga menjadi pangkal atau asal kata kriterion yang bererti dasar, pertimbangan dan penghakiman. Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh para pemikir dan sarjana sastera. Manasikana 1983 menyebutkan bahawa kritikan adalah satu disiplin ilmu yang sistematik yang membicarakan soal penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya kreatif. Selain itu, Hashim Awan, seorang sarjana sastera Melayu, berkata bahawa kritikan adalah salah satu usaha mempertimbang dan menilai karya secara jujur dan sistematik. Terlebih dahulu saya akan menceritakan sinopsis bagi novel Chot karya Azizi bin Haji Abdullah. Novel ini mengisahkan seorang kanak-kanak bernama Alyas yang memiliki seekor beruk bernama Chot. Hubungan antara Alyas dengan Chot sangat rapat kerana Alyas amat mengharapkan Chot untuk membantunya menyara kehidupannya dan ibunya. Ibu Alyas mengalami lumpuh manakala ayahnya telah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu akibat terjatuh semasa memanjat pokok kelapa. Chot merupakan peninggalan arwah ayahnya yang telah dilatih untuk memetik buah kelapa. Alyas tinggal dan membesar di kampung dingin. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat usang kerana hanya beratapkan daun rumbia, berdindingkan buluh. Papannya pula sudah dimakan anak-anak manakala tangganya diperbuat daripada batang kayu dan tempinis lama. Mujurlah Mak Sukiah iaitu jiran Alyas seorang yang baik hati dan selalu menghantar makanan untuk mereka. Som ialah jiran dan sahabat Alyas yang paling rapat serta memahaminya. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Cabaran hidup Alyas bertambah rumit apabila Cikgu Sunan iaitu guru mata pelajaran matematiknya telah menengkingnya sehingga membuatkan Alyas terkejut dan jatuh terlentang. Telinga Alyas terkena pada buju meja rakannya. Akibatnya, telinga Alyas bengkak dan bernanah ketika serta berbau busuk. Alyas mengambil keputusan untuk tidak datang ke sekolah kerana merasa malu. Chot pernah hilang sebanyak 2 kali. Alyas mencarinya di sekeliling kawasan kampung kerana dia amat sayang akan beruknya itu. Alyas dan Chot mengambil upah dengan memetik buah kelapa di kebun Pak Ding iaitu ayah Som. Upah memetik buah kelapa itu telah digunakan oleh Alyas untuk membeli barangan dapur bagi menyara kehidupannya dan ibunya. Alyas dan Chot selalu diusir oleh Buding, Kamal dan Talib semasa memetik buah kelapa. Pada masa yang sama, Chot telah dituduh menceroboh kebun Miah dan merosakkan setanah pisang miliknya. Pak Din berusaha untuk menterangkan keadaan dan berjanji akan membayar ganti rugi atas kerosakan tersebut. Rupa-rupanya beruk yang merosakkan kebun pisang Miah itu bukanlah Chot. Cikgu Sunan berasa bertanggungjawab atas tindakannya yang menyebabkan Alyas jatuh bertelentang sehingga telinganya bengkak dan bernanah. Dia telah meminta bantuan Som untuk menunjukkan lokasi rumah Alyas. Kehadiran Cikgu Sunan ke rumah Alyas adalah untuk bertanyakan sebab Alyas tidak datang ke sekolah, sedangkan peperiksaan akhir akan bermula tidak lama lagi. Chot yang berada di atas pokok
Lansat berasa kurang senang akan kehadiran Cikgu Sunan, alias yang baru pulang sambil membawa 2 biji buah kelapa bersalaman dengan Cikgu Sunan. Cikgu Sunan ingin melihat telinga alias yang bengkak dan bernanah itu. Semasa Cikgu Sunan melihat telinga alias Cok yang berada di atas dahan pokok lansat telah meronta-ronta sehingga rantai yang mengikatnya terputus. Cok menekam dan menggigit lengan Cikgu Sunan, alias cuba untuk melepaskan Cikgu Sunan daripada gigitan Cok tetapi gagal, alias mengambil lembingnya lalu merodok perut Cok sehingga menyebabkan perut Cok terkulai dan mati. Alias berasa amat sedih kerana beruk yang selama ini membantunya mencari rezeki telah mati dan dia tidak dapat ke sekolah lagi. Cikgu Sunan menenangkan Alias dan berjanji akan menanggung segala kos persekolahannya sehinggalah dia memasuki universiti. Alias menguburkan Cok di tepi pokok lansat dan mencacapkan papan yang tertulis, "Tunggu aku di pintu universiti, Cok." Alias memberitahu ibunya tentang hasratnya untuk ke sekolah pada hari esok. Kritikan pertama adalah kritikan sanjungan. Sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Jadi, kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyalahkan pemikiran Bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Pengkritik akan memaparkan aspek-aspek yang baik dan menarik dalam karya berkenaan sebagai bukti dan alasan sanjungannya itu. Dalam novel Cok, banyak elemen yang menarik telah dikemukakan oleh penulis. Antaranya, novel ini mampu menyentuh perasaan dan mengeluarkan perasaan simpati daripada pembaca melalui penulisan ini. Ini dapat dibuktikan pada klimaks novel ini, iaitu perut Cok telah dirodok dengan lembing sampai terkulai dan mati dalam dakapan Alias yang cuba melindungi tuannya, iaitu Alias daripada Cikgu Sunan yang menjadi penyebab kepada telinga Alias bernanah akibat daripada perselisihan faham. Selain itu, karya ini mempunyai nilai, iaitu Cikgu Sunan bersikap tanggungjawab dalam membiayai kos persekolahan Alias sehingga ke universiti kerana Alias kehilangan punca rezekinya, iaitu Cok untuk memetik buah kelapa. Tambahan pula, nilai kasih sayang juga wujud dalam novel ini di mana Alias menguburkan Cok di tepi pokok lansat dan mempacakkan papan yang tertulis, "Tunggu aku di pintu universiti, Cok." Contoh petikan yang dipetik daripada novel Cok. Cikgu Sunan berkunjung ke rumah Alias setelah seminggu Alias tidak hadir ke sekolah dan dengan bantuan Som. Dia berasa bersalah kerana telah menyebabkan telinga Alias bengkak dan bernanah sehingga dia tidak mahu ke sekolah. Ketika Cikgu Sunan yang ingin memeriksa dengan lebih dekat telinga Alias, Cok meronta-ronta sehingga rantainya putus dan bertindak menerkam lengan Cikgu Sunan. Alias cuba untuk melepaskan gigitan Cok tetapi gagal, kemudian mengambil lembing di bawah rumahnya dan merodok perut Cok sehingga sampai terkulai dan mati dalam dakapan Alias. Cikgu Sunan berjanji untuk membiayai kos persekolahan Alias sehingga ke universiti. Alias menguburkan Cok di tepi pokok lansat dan mencacatkan papan yang tertulis, "Tunggu aku di pintu universiti, Cok." Alias memberitahu ibunya tentang hasrat untuk ke sekolah pada hari esoknya. Kritikan seterusnya iaitu kritikan teguran. Pengkritik akan mengemukakan teguran dalam setiap kritikan yang dibuat. Hal ini adalah lumrah. Kritikan dan teguran itu hendaklah diterima secara matang oleh pengkarya.
Pengkritik akan menyatakan kelemahan-kelemahan binaan karya yang diteladani oleh pembaca atau penulis karya berkenaan. Aspek teguran adalah bergantung kepada fokus kritikan, contohnya watak dan perwatakan, peristiwa, latar, gaya bahasa dan sebagainya, mengikut pengarang mengekspresi ceritanya. Dalam novel ini, Cikgu Sunan memberi teguran kepada Alias kerana lebih mementingkan berutnya berbanding pelajarannya. Teguran yang diberikan oleh Cikgu Sunan adalah salah kerana tidak mengetahui keadaan sebenar Alias dan hanya mengikut perasaan sendiri yang mengakibatkan kecederaan pada telinga Alias. Contohnya, Cikgu Sunan berjalan di dalam kelas sambil memerhatikan murid yang sedang menjawab soalan. Som berasa takut sekiranya Cikgu Sunan bertanya tentang Alias. Tiba-tiba Alias muncul di depan pintu kelas dan memberi salam tetapi tidak dijawab oleh Cikgu Sunan. Alias dipanggil oleh Cikgu Sunan untuk bertanyakan sebab dia lewat tiba di sekolah. Alias berasa takut untuk memberitahu hal yang sebenar kepada Cikgu Sunan. Cikgu Sunan berasa marah kerana pertanyaannya yang berulang kali itu tidak mendapat jawapan daripada Alias. Akhirnya Alias berterus terang dengan mengatakan berutnya telah hilang dan dia mencari berutnya itu di sekeliling kampung sebelum ke sekolah. Cikgu Sunan mengatakan bahawa Alias lebih mementingkan berutnya berbanding pelajarannya. Alias memberitahu bahawa dia amat menyayangi berutnya itu. Jawapan Alias itu menyebabkan Cikgu Sunan berasa marah sehingga menjerit memarahi Alias. Seterusnya, Cikgu Sunan membuat teguran yang bermakna dalam membina sasiah diri murid supaya lebih bersikap berdisiplin. Contoh, semasa di perhimpunan, semua murid mengaminkan doa yang dibaca oleh ketua pengawas. Cikgu Sunan menegur sikap murid yang tidak menghayati doa yang dibaca pada setiap awal minggu. Cikgu Sunan digambarkan sebagai seorang guru yang sangat garang. Dia memarahi murid yang bermain-main di sekitar keretanya dan mencalarkan kereta Volvo miliknya. Sikap murid yang membuat sampah dan membuat bising di dalam kelas semasa ketiadaan guru juga telah ditegur oleh Cikgu Sunan. Kritikan yang ketiga iaitu kritikan saranan. Di samping memberi teguran, pengkritik juga akan membuat saranan untuk membaiki kelemahan yang dipaparkan. Walau bagaimanapun, terpulang kepada penulis dan khalayak untuk memanfaatkan saranan tersebut. Selain itu, menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan dan memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Tambahan, memberi alternatif yang untuk membaiki kekurangan serta mengalirkan nilai positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Alias mengambil keputusan untuk ke sekolah apabila menyedari waktu sudah lewat dan dia sanggup dimarahi oleh Cikgu Sunan. Sepatutnya Alias tidak perlu ke sekolah kerana waktu telah lewat dan Cikgu Sunan merupakan seorang guru yang sangat garang dan sikapnya sering bertanya kepada Alias setiap kali berlakunya perkara yang tidak baik. Sekiranya Alias tidak ke sekolah pada hari tersebut, pasti tiada kecelakaan yang berlaku ke atas Alias. Seterusnya adalah Alias sedar akan kesalahannya yang terlupa memberikan pisan kepada Chod semasa dia pergi ke pekan. Sepatutnya Alias peka terhadap pemakanan Chod agar Chod tidak kebulur yang menyebabkan Alias kehilangan Chod buat kali kedua. Kritikan seterusnya adalah kritikan pendekatan. Pendekatan moral merupakan satu kaedah mencari nilai-nilai moral dalam sastera. Kepentingan aspek moral ialah dengan menjadi teladan atau contoh terhadap pembaca. Ini adalah contoh pendekatan moral, iaitu yang pertama, kasih sayang. Contohnya, Alias sanggup datang lewat ke sekolah dan dimarahi oleh Cikgu Sunan kerana mencari Chod
yang hilang pada pagi itu. Seterusnya, bertanggungjawab. Contohnya, Alias merupakan seorang anak yang bertanggungjawab dalam menguruskan ibunya yang sakit. Yang ketiga adalah nilai kesabaran. Contohnya, Alias sabar apabila diherdik oleh Cikgu Sunan dan diejek oleh rakan-rakannya. Dan akhir sekali adalah nilai berdikari. Contohnya, Alias mencari duit untuk membeli barangan dapur, ubat, batuk ibunya dan pisang untuk cot dengan bekerja sebagai pemetik buah kelapa. Kritikan yang terakhir iaitu kritikan penilaian. Berkaitan analisis ialah membuat penilaian. Pengkritik akan merumuskan analisisnya setelah melakukan penilaian dalam pelbagai aspek. Melakukan penilaian adalah penting demi keadilan pada karya, penulis, pembaca dan diri pengkritik itu sendiri. Oleh itu, pengkritik hendaklah mempunyai beberapa ciri dan sekaligus sebagai prinsip untuk landasan kritikan. Berikut merupakan ciri-ciri itu, iaitu yang pertama ialah tidak bias, bersikap adil, berilmu, jujur, bertanggungjawab, berusaha sedaya upaya, matang, rasional, memahami dan rajin. Setelah membaca keseluruhan novel Chot, berikut merupakan penilaian yang dibuat oleh saya. Novel ini merupakan karya yang bermutu kerana terdapat keistimewaan dan elemen-elemen yang menarik. Namun, terdapat juga sedikit kekurangan dari segi perceritaan. Terdapat nilai dan pengajaran seperti berdikari, kasih sayang, bertanggungjawab dan kesabaran dalam karya ini. Yang terakhir adalah tema yang bersesuaian dengan penulisan ataupun novel Chot itu sendiri, iaitu kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengarnya.